tes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lin Nabil Karim alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya Fattah ya Alim ya Sattar ya Rahim ya Badi'as samawati wal ardh. Ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Sami'un Alim ya Ghafirudz Dzunub ya Qadim al-Ihsan 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 wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم ونور بصائرنا وصف سرائرنا. اللهم إنا نستودعك ما علمناه فاردده إلينا عند حاجاتنا إليه والبسنا الباس التقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمناه فاردده إلينا عند حاجاتنا إليه والبسنا لباس التقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمناه فاردده إلينا عند حاجاتنا إليه والبسنا لباس التقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا الجنة مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه في الدنيا والآخرة. اللهم فك ديوننا. اللهم فك ديوننا. اللهم فك ديوننا. اللهم فك مسائلنا. اللهم فك مسائلنا. اللهم فك مسائلنا. اللهم اقض حاجاتنا. اللهم اقض حاجاتنا. اللهم اقض حاجاتنا يا الله. Punilah semuanya aku benar-benar tak tahu kepada semuanya aku benar-benar kepada semua. Oh Tuhan ku Tuhan tidak bawa kepada sahabat Allah ya Allah ya Tuhan tolong ya اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صرف عنا عذاب القبر وعذاب النار إن عذابهما كان غراما. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah catat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh. Mudah-mudahan Allah buangkan segala macam dosa-dosa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah tentukan, tetapkan dan takdirkan kita di antara hamba-hamba yang selalu istiqamah dalam melakukan kebaikan, hidup dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik, dikembalikan dalam keadaan baik, dikembalikan dengan orang-orang yang baik, dimasukkan ke tempat yang paling baik, dimasukkan je. Kadang-kadang ada orang tanya soalan yang kena rujuk dulu kitab. Rupanya boleh. Rupanya tidak ada masalah. Sebab dia tidak mengubah fizikal, dia sekadar mengubah sifat. Ada pandangan ulama yang mengatakan boleh. So nanti kalau ada persoalan-persoalan, boleh terus angkat tangan, kita jawablah supaya dapat manfaat. Dan dapat manfaat tu bukan orang yang bertanya je, malah orang yang tak bertanya pun dapat manfaat sekali. So hari ini kita nak bicara tentang puasa. Tuan-tuan dan puan-puan, puasa ini disyariatkan oleh Allah SWT pada tahun yang kedua Hijrah, pada bulan Sya'ban. Maksudnya pada bulan Sya'ban tu turun ayat yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi pensyariatan pada setiap hukum hakam Allah ni dia ada tarikh-tarikh dia yang tertentulah. Contohnya semayang Jumaat, dia pensyariatannya ketika Nabi berada dekat Mekah. Contohnya solat, dia berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj. Dia berlaku Isra' dan Mi'raj itu setahun sebelum Nabi berhijrah. Tapi pensyariatan kewajipan berpuasa Ramadan itu berlaku pada tahun kedua Hijrah. Maksudnya ketika Nabi SAW berada di Mekah, tidak ada puasa Ramadan. Mana tidak ada puasa wajib yang diwajibkan. Tapi adakah Nabi berpuasa? Jawapannya Nabi berpuasa. Tapi puasa sunat lah. Kerana mengikut amalan-amalan Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebab Nabi-Nabi terdahulu dia ada semayang, dia ada puasa, dia ada zakat. Cuma dia mungkin ada sedikit perbezaan. Sebab tu tuan-tuan kita belajar dalam kitab, akidah tak pernah berubah. Daripada zaman Nabi Adam sampai bila-bila akidah tak akan berubah. Kalau Allah itu bersifat Maha Esa sampai bila-bila lah gitu. Tapi syariat dia berubah. Nabi sekian puasanya macam ni kan. Nabi sekian puasanya macam ni. Contoh semayang yang dilakukan siang, lepas tu nanti malam dia sekali. Tu. Kemudian SAW diajar oleh malaikat Jibril di satu tempat nama dia Mihrab Jibril. Kalau kita pergi ke Mekah, dekat Kaabah tu dia mozaik dia kan. Di sekeliling Kaabah tu mozaik dia warna putih. Nanti pesisir Kaabah tu ada satu mozaik dia gelap sedikit. Itu nama dia Mihrab Jibril. Di situlah Nabi SAW diajar cara semayang macam mana, cara wuduk macam mana. Itu. Begitu juga, sama juga macam mana Nabi Ibrahim AS diajar tentang manasik haji dekat mana? Bukit Arafah. Maknanya apa? Maknanya Nabi pun belajar. Nabi pun belajar. Jadi kalau kita nak memastikan bahawa ibadah kita ni ibadah yang taranya lebih, pahalanya lebih, kena belajar. Kadang-kadang ada orang dia semayang dia betul tuan-tuan, tapi oleh kerana dia tak belajar, dia tak mengikuti kuliah, dia dapat pahala tara tu je. Kadang-kadang ada orang dia puasanya diterima Allah, puasanya betul, tak ada masalah, tak ada pincang-pincang. Itu kalau yang betul. Yang tak betul tu lain cerita lah kan. Yang tak betul tu kena belajar. Yang dah betul pun kena belajar. Kerana apa? Kerana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat lebih sedikit, dibagi darjat lebih sedikit kepada siapa? Dua golongan. Yang pertama, orang yang beriman, wallazina utul ilma, dan orang yang belajar. So malam ni, nanti hari Selasa kita nak puasa. Selasa puasa insya-Allah. Kita puasa Selasa. Malam ni kita belajar tentang puasa, kita dapat pahala lebih. Tu cerita dia. Sebab tu memang bagus kalau setiap kali ustaz datang minggu ni cerita pasal Ramadan, tak ada masalah. Kerana apa? Tadi kita sembahyang maghrib, semua orang dapat pahala. Tapi ada orang dapat pahala lebih. Siapa orang yang dapat pahala lebih? Orang yang belajar. Itu dalilnya tadi tu, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sebab itu penting kita belajar. Sebab kalau belajar ni selain daripada kita dapat ilmu, dapat ditingkatkan darjat, kita juga tuan-tuan kita akan dapat keberkatan. Kalau kita belajar kita tak faham pun apa yang kita belajar, at least kita dapat keberkatan dan kita dapat darjat tu sekurang-kurangnya. Jadi disyariatkan pada tahun yang kedua Hijrah pada bulan Sya'ban. Dan Rasulullah SAW dia sempat berjumpa dengan Ramadan 9 kali saja. Kerana Rasulullah dia wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah. Jadi tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Tahun yang ke-11 Hijrah tu Nabi tak sempat jumpa Ramadan. So Nabi jumpa Ramadan 9 kali. 9 kali 8 kali Ramadan Nabi berjumpa Ramadan yang Ramadannya itu 29 hari. Satu kali Ramadan Nabi jumpa Ramadan itu 30 hari. Sebab apa? Sebab bulan Islam ni dia sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Tak ada 28, tak ada 31, tak ada. Tak ada. Jadi Nabi jumpa Ramadan 29 hari 8 kali, 30 hari 1 kali. Nak ceritanya apa? Nak cerita 2. Tak kiralah Ramadan itu 29 hari ke, 30 hari ke, still Ramadan mendatangkan keberkatan dalam hidup kita sebagai orang Islam. Dan kita kenalah manfaatkan Ramadan ni dengan sebaik-baiknya. Kita dah belajar tasawuf. Kita belajar tasawuf bagaimana ulama dia kata apa? Sebagai orang Islam, kita kena pasang niat. Buat belum tentu, tapi pasang niat dulu, sebab itu motivasi awal. Hari-hari kena pasang niat. Satu, niat buat baik. Kedua, niat buat baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti nak masuk bulan Ramadan, pasang niat. Saya nak memperbetulkan apa? Itu buat dulu. Belum tentu buat, tapi dah niat dapat. Bila dah niat, insya-Allah ada panduan, insya-Allah ada pimpinan, insya-Allah ada kemudahan daripada Allah SWT. Sebab kita nak pastikan Ramadan kita bagus. Kenapa? Sebab tuan-tuan, Ramadan khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ni untung dia ada kelebihan. Itu kita baca surah Muluk selepas solat Isyak, kita baca surah Muluk itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad je dapat. Itu pun ramai orang tak nak baca. Itu kelebihan yang Allah bagi. Dan antara kelebihan yang Allah bagi Ramadan, antara kelebihan yang Allah bagi Lailatul Qadar, yang mana nabi-nabi terdahulu cemburu. Cemburu tuan-tuan. Sebab mereka tak dapat. Sebahagian daripada nabi-nabi tu dia ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi Isa pernah minta pada Allah, antaranya Nabi Musa pernah minta pada Allah, antaranya Nabi Adam pernah minta pada Allah, ya Allah Tuanku, jadikanlah aku ni umat Nabi Muhammad. Allah tak bagi. Dan ini adalah kelebihan yang Allah tak bagi bukan sekadar kepada umat-umat Nabi terdahulu. Malah Nabi-Nabi terdahulu pun tak dapat. Nabi terdahulu dapat bulan Ramadan, tak dapat. Kita je dapat. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua tak dapat. Yang dapat siapa? Umat Nabi Muhammad. Walaupun kita pun ibadah kita kong-kong balik kong, gitulah keadaannya. Itu kelebihan kita. Tengok Nabi Adam, dia cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Dia kata apa? Aku melakukan satu kesalahan, Allah buka aib aku. Dan Allah campak aku, keluarkan aku daripada syurga. Tapi umat Nabi Muhammad, mereka melakukan kesalahan demi kesalahan, tapi Allah tutup kesalahan mereka. Sudahlah ditutup kesalahan mereka, malah Allah SWT menerima taubat mereka dengan mudah. Baik itu kita kena sentiasa bersyukur. Sebab kita duduk kat akhir zaman ni, memang zaman fitnah, tapi Allah dah gazetkan beberapa kemudahan untuk kita lah. Walaupun kita duduk zaman susah, zaman ini orang nak dirikan sunnah berbanding orang nak dirikan sunnah pada zaman Rasulullah, mana lebih susah? Zaman ni. Kalau kita duduk zaman Rasulullah nak dirikan sunnah, senang. Sunnah tu benda yang common dalam kehidupan. Hari ini sunnah benda yang janggal. Sebab tu Nabi kata apa? Islam itu janggal, dia akan kembali janggal. Ketika Islam datang, di sisi Nabi dan para sahabat, janggal. Tapi siapa yang menganggapnya janggal? Orang yang dalam hatinya tak ada Islam, itu je. Pada zaman Rasulullah begitu, pada zaman sekarang pun begitu juga. Pada zaman sekarang kalau orang nak berucap cerita pasal Allah, tidak, kadang-kadang ada sebahagian orang, apa cerita? Pada dia janggal. Jadi dia sama je macam orang pada zaman Rasulullah yang merasa janggal pada Islam kerana dalam dirinya tidak ada Islam. Jadi kalau kita tak rasa janggal pada Islam zaman ini, bagus. Hari ini bagus. Maknanya kita sudah ada sifat sebagaimana sahabat yang pada zaman Rasulullah ketika Islam itu dianggap janggal, tapi terpilih di kalangan golongan manusia yang tidak menganggap janggal pada agama. Jadi hari ini tuan-tuan, kalau satu orang tu dia taat pada Allah, nak dirikan sembahyang awal waktu pun payah. Padahal dia taat, dia memang taat, dia kalau boleh dia nak buat, tapi kerana kesibukan dunia, itu yang disebutkan zaman fitnah ni, kerana kesibukan dunia dia tak mampu nak buat. Jadi walaupun kita zaman susah, zaman sukar,
Sehingga kan Nabi kata kalau siapa dapat dirikan sunnah zaman ini, insya-Allah lah orang itu luar biasa kan. Walaupun kita zaman susah, zaman sukar, Allah telah menyediakan beberapa keistimewaan. Yang keistimewaan itu tuan-tuan kan, kalau kita guna pakai, insya-Allah dapat menyelamatkan kita. Antara keistimewaan itu bulan Ramadan. Nanti masuk bulan Ramadan, pastikanlah Ramadan kita itu baik dan kita pasang niat. Cerita tentang doktrinasi syaitan yang selalu saya dah sebut-sebut, yang selalu saya dah sebut-sebut, antaranya ialah syaitan ni tuan-tuan, dia suka membuatkan manusia itu apa? Satu, dia buatkan manusia itu mementingkan sunat, menculaskan yang wajib. Rata-rata umat Islam gitu kan keadaannya. Rata-rata kan, yang sunat dikejar, yang wajib diculas. Padahal yang sunat tinggal pun tak apa. Kalau boleh buatlah. Sebab apa? Kalau ikut sunnah Nabi SAW dan juga para sahabat, mendahulukan yang wajib, memperbanyakkan yang sunat. Kalau kita tak boleh memperbanyakkan sunat, jangan sampai kata orang tu tertinggal yang wajib. Kalau kita jenis ibadah, kita ibadah biasa, okey, kalau macam tu tinggalkan sunat, tapi mendahulukan yang wajib. Tapi kan lagi bagus kalau kita yang wajib kita dahulukan, tapi yang sunat kita perbanyakkan. Jadi ini tadi kita cakap pasal niat. Nanti nak masuk bulan Ramadan, mari kita pasang niat. Nanti bulan Ramadan kita nak, kata orang tu, melengkapkan, menyempurnakan yang wajib. Kalau sebelum ni contohnya kita tak mampu sembahyang berjemaah 5 waktu, contoh kan, ataupun tak, kita yang itu kita dulukan. Kita berazam dulu, belum tentu boleh buat, tapi kita azam dulu kan. Nanti bulan Ramadan, selain daripada nak buat perkara-perkara sunat, yang wajib yang wajib tu kita nak dahulukan, supaya kita dapat Ramadan seperti Nabi SAW. Sebab kita cakap tadi, Nabi SAW berjumpa Ramadan berapa kali? 9 kali. Maknanya apa? Maknanya kita jumpa Ramadan lebih banyak daripada Nabi. Tapi satu Ramadan Nabi pun kita tak boleh nak lawan. Pasal konsepnya betul kan. Nanti bulan Ramadan tengok tarawih bukan main ramai lagi. Bukan main ramai lagi. Tapi nanti sembahyang subuh, patutnya sembahyang subuh tu lebih ramai daripada tarawih. Sebab tarawih itu sunat. Tarawih tu boleh ditinggal-tinggal. Malah tuan-tuan saya bila kita sebut tentang tarawih, kalau boleh buatlah tarawih tu kalau boleh. Kalau tak mampu tak apa. Cuma saya suka ingatkan, oleh kerana tarawih ni termasuk sembahyang sunat yang punya waktu, maka apa saja sembahyang, kita belajar fiqh, apa saja sembahyang yang ada waktu boleh dikodokkan. Contoh kita ni kaki duha. Kebetulan hari tu duha kan ada waktu kan. Kebetulan hari tu kita ni sibuk menyambut menantu, jadi kita pun kebetulan kita pergi kedai, keluar pergi tabung haji, keluarkan duit, jumpa catering itu ini, tak sempat. Kita bukan lupa nak sembahyang duha, kita tak sempat nak sembahyang duha. Nanti lepas sembahyang zuhur kita sembahyang sunat duha. Kebetulan kita memang tak pernah tinggal duha, boleh qada. Saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat, qada kerana Allah Taala. Boleh. Sebab duha merupakan sembahyang yang ada waktu. Sembahyang yang tak boleh qada, sembahyang yang tak ada waktu. Sembahyang hajat tak boleh. Wah, sembahyang apa tu? Qada apa? Qada hajat. Nampak dah pengor. Tak boleh. Sembahyang tarawih ada waktu tak? Kadang ibu-ibu kan, ada anak kecil contohnya kan, baru nak sembahyang tarawih, anaknya minta nyusu. Dia pun nyusukan anaknya. Nyusu dengan dia sekali tertidur. Sampai besok pagi. Jangan risau, tak ada masalah. Besok boleh qada. Nak qada straight 8 rakaat pun boleh. Nak qada hari ni 2, besok 2, lusa 2 pun boleh. Pasal ceritanya sembahyang sunat. Nak qada nanti lepas raya pun boleh. Tapi kalau boleh qada dalam bulan puasa, sebab pahalanya berbeza. Itu. Tapi kita nak pasang niat yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali ialah kita nak mendahulukan yang wajib, memperbanyakkan sunat. Tu pegang tu. Mendahulukan yang wajib, memperbanyakkan sunat. Kalau kita boleh tak tinggal sembahyang tarawih, kalau bolehlah jangan tinggal solat subuh berjemaah. Cubalah, cuba. Kita cuba dulu. Tak dapat itu belakang cerita. Tapi bila kita tak cuba macam mana? Kan Nabi pernah cerita bagaimana ada satu orang membunuh 99 orang. Kemudian dia jumpa satu ulama. Dia kata, aku dah bunuh 99 orang. Kalau Allah terima tak taubat aku? Dia kata tak terima. Dia punya ungkal. Dia tak puas hati dengan ulama tu, dia bunuh ulama tu. Jadi dah 100 orang. Jumpa pula satu orang ulama yang lain. Aku dah bunuh 100 orang.
Orang ni kalau dekat kampung kita ada satu orang bunuh 20 orang pun kita dah anggap ni jangan buat main ni. Ini 100 orang dibunuh. Kan? Jadi dia jumpa satu ulama, dia takut dah bunuh 100 orang. Kan? Adakah Allah akan terima? Kata ulama tu, Allah akan terima, tapi ada syarat dia. Syaratnya apa? Syarat dia kau kena duduk dengan orang yang baik-baik. Pergilah. Pergilah ke satu tempat tu, dia suruh mondok. Jadi dia pun kemas-kemas barang, dia pun cakap dengan Allah, ya Allah, aku bertaubat dengan kau, aku nak pergi tempat ni supaya aku boleh belajar agama. Tak sempat pergi, on the way perjalanan dia tu, dia pergi, tiba-tiba dia mati. Ini bukan cerita yang dicipta oleh ulama, dia datang pada hadis Nabi SAW yang cerita. Lalu bila dia mati, akhirnya taubatnya Allah terima. Jadi sebab tu kita pasang dulu niat. Kemudian boleh buat tak boleh buat tu belakang kita, tapi kita berazam, berusaha untuk kita buat dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, pastikan nanti bulan Ramadan untuk kita dapatkan Ramadan seperti Nabi. Jangan tertipu dengan doktrinasi syaitan, di mana syaitan suka membuatkan kita beribadah bukan kerana Allah. Kita beribadah kerana Allah. Bila kita beribadah kerana Allah, ya Ramadan kita ibadah, lepas Ramadan pun ibadah. Yang penting kan istiqamah. Bukan semua orang boleh ibadah yang besar-besar, tapi semua orang boleh ibadah kecil tapi dibuat secara istiqamah. Tak ada masalah. Kita beribadah secara istiqamah. Jangan sampai kita jadi seperti manusia yang ketika Ramadan sangat rapat dengan rumah Allah, sangat rapat dengan Al-Quran. Habis Ramadan talak 3 dengan rumah Allah, talak 3 dengan Al-Quran. Jangan sampai kita jadi manusia yang seperti itu. Jadi kita beribadah kerana Allah. Ingatlah pesan saya bahawa Ramadan bukan bulan pesta ibadah. Saya ulang. Ramadan bukan bulan pesta ibadah, tapi Ramadan adalah bulan bermulanya pesta ibadah. Ramadan adalah bulan bermulanya pesta ibadah. Nak pesta ibadah tak semestinya ibadah yang banyak. Nak pesta ibadah, mana ibadah yang istiqamah. Banyak rahmat yang Allah telah tutup. Haji dan umrah telah pun ditutup. Telah pun ditutup. Orang kalau nak pergi haji tahun ni dah disekat. Walaupun bilangan kita ramai, tapi macam-macam. Satu dunia sudah pun disekat. Umrah jangan cakap tahun ni orang Malaysia tak pergi umrah, pasal disekat. Yang kita nampak dekat Mekah tu semua adalah orang bukan daripada Malaysia. Jadi tahun depan disekat lagi. Jadi pintu umrah dan pintu haji telah mula ditutup. Pintu masjid pun hari tu ditutup separuh. Yang ada pintu Ramadan yang belum ditutup, kita manfaatkan. Mana kita jadikan Ramadan ni adalah bulan untuk bermulanya pesta ibadah. Kerana kita berada di akhir zaman, tuan-tuan. Pada kala ini tak ada satu ulama boleh menafikan bahawa kita sudah berada di akhir zaman. Malah Syekh Ali Jumaah kata apa? Semua tanda-tanda pertengahan telah pun selesai. Sekarang akan bermula tanda-tanda akhir. Tanda-tanda besar pertengahan telah pun selesai. Sekarang akan bermula tanda-tanda akhir. Siapa Syekh Ali Jumaah? Syekh Ali Jumaah adalah mantan mufti Mesir, yang mana orang ni sangat hebat, ulama yang luar biasa, tuan-tuan. Jadi kita kata tadi Nabi SAW jumpa Ramadan 9 kali. Mudah-mudahan kita dapatlah Ramadan yang berbaki dalam hidup kita ini. Kita dapatlah Ramadan seperti Ramadannya Nabi SAW. Dan Nabi SAW, tuan-tuan, pada setiap Ramadan Nabi akan khatam Al-Quran dengan malaikat Jibril secara bertadarus. Jadi dia ada dua kaedah. Satu khatam sendiri, satu lagi ialah bertadarus. Nabi ni kita cerita sirah, kita tengok apa Nabi buat. Nabi SAW dia akan sekali khatam dengan malaikat Jibril tu pada setiap Ramadan, kecuali pada tahun akhir kewafatan Nabi sempat 2 kali khatam. Maksud dia bertadarus dengan malaikat Jibril memperbetulkan bacaan Nabi SAW. Jadi nanti bila kita buat tadarus ni sunnahnya bukan saling memperdengarkan bacaan. Itu bukan sunnahnya. Sunnahnya ialah saling memperbetulkan bacaan. Hatta seorang ustaz pun kalau bacanya salah, kena diperbetulkan. Dan masalah orang kita tu, payah orang kita ni, dia susah nak dengar teguran. Itu Ustaz, nanti Ramadan tolong tegur ya. InsyaAllah saya tegur. Tak kecil hati ke? Tak kecil hati lah. Betul ni tak kecil hati? Tak kecil hati lah Ustaz. Takkanlah kecil hati. Bukan orang lain pun, kita sama-sama kuliah. Pertama Ramadan, tadarus, ditegur bacaan, terus tak nampak batang hidung. Nampaknya nanti raya haji. Itu payah orang kita. Sebab itu kita belajar. Kita kan belajar penawar hati. Kitab penawar hati kita belajar. Allah bagi kita 7 anggota. Salah satu padanya adalah telinga. Telinga ni boleh menjadi
Kalau digunakan dengan baik boleh menjadi sebab kita masuk dalam syurga. Kalau digunakan dengan salah boleh menjadi sebab kita masuk dalam neraka. Macam mana nak guna telinga dengan cara yang baik? Itu kita dengar tazkirah, kita dengar Quran. Tapi jihad telinga apa? Telinga ni paling susah apa? Paling susah ialah dengar nasihat, dengar teguran. Itu kata ulama. Sebab itu bila kita dengar orang bagi tazkirah, telinga dapat pahala. Kita dengar orang baca Quran, kita dapat pahala. Tapi telinga kita dengar teguran orang dan kita terima teguran orang, telinga telah melakukan jihad, dia dapat pahala lebih berbanding dia dengar ceramah, berbanding dia dengar Al-Quran. Jadi nanti kalau boleh bila kita buat tadarus itu, pastikan tuan-tuan tadarus tu dalam kumpulan tu adalah orang yang lebih alim. Bacaan dia mesti dibahagikan macam itulah. Dan jangan kecil hati sebab kita nak mencontohi Nabi SAW. Sebab Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Al-Quran tu diturunkan serentak di Baitul Izzah, serentak di Baitul Izzah. Kemudian diturunkan secara berperingkat daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Dan oleh kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia. Dan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan oleh kerana Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang paling mulia. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan oleh kerana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Dan kalaulah Al-Quran itu turun ke hati dan lisan tuan-tuan dan puan-puan, percayalah tuan-tuan dan puan-puan akan jadi manusia yang paling mulia. Dan kita dah belajar bagaimana satu huruf Al-Quran diganjarkan 10 ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim ada 17 huruf, Dasmin dapat 170 ganjaran. Dapat 170 ganjaran. Satu Al-Quran ada 1,27,000 huruf. 1,27,000 huruf. Kalau kita baca, kita khatam Al-Quran, bayangkan digandakan dengan 10 ganjaran, berapa banyak ganjaran kita dapat? Sangat besar. Cuma pastikan tuan-tuan jangan melakukan dosa, terutamanya dosa lidah. Kerana apa? Dosa lidah ni dia boleh meluputkan segala amalan. Kata ulama, sittatul asya' tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang kalau manusia ni buat, tuhbit a'maluhu, segala pahala-pahalanya akan cair. Antaranya apa? Insyighal bi'uyubin nas, sibuk cari aibnya manusia. Jangan sampai macam tu. Sebab lidah ni lah antara anggota paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Jadi Nabi SAW begitu tuan-tuan. Antara amalan lain yang kita boleh buat, kita tak sebut yang wajib-wajib, kita sebut yang sunat-sunat supaya yang wajib tu semua dah makruf, supaya kita boleh beramal. Antara amalan yang bagus kita buat ialah kita mohon keampunan daripada Allah SWT. Selalu kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Selalunya kita baca selepas main tarawih. Tapi tuan-tuan, sebenarnya zikir ini boleh dibaca daripada pagi sampai malam, boleh dibaca pada waktu bila-bila, daripada Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir. Sambil kita buat kerja, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kerana apa? Kerana kita nak dapat itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Satu masa Nabi Muhammad SAW dipertontonkan tentang umat-umat terdahulu yang ramai berbondong-bondong masuk dalam syurga. Kemudian Nabi dipertontonkan umatnya masuk dalam syurga. Bila dia nampak umatnya masuk dalam syurga, yang masuk dalam syurga umat Nabi Muhammad ni tak ramai, seciputnya, secoet aja. Maka Nabi pun menangis sampai malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril tanya, kenapa nangis? Nabi tak jawab. Nabi nangis. Malaikat turun lagi, kenapa nangis? Nabi tak jawab. Nabi nangis lagi. Nabi tak nak jawab. Nabi sedih kerana umatnya ramai yang masuk dalam neraka. Yang masuk dalam syurga tu terlalu sedikit berbanding umat Nabi Musa, berbanding umat Nabi Nuh, berbanding umat Nabi Muhammad lah paling sikit masuk dalam syurga. Bila dah nangis, maka barulah kali terakhir malaikat Jibril pun turun. Kata malaikat Jibril, umat engkau ramai yang masuk dalam neraka, tetapi ramai yang akan dibebaskan pada setiap berbuka puasa. Pada setiap berbuka puasa, ratusan ribu manusia umat Nabi Muhammad saja dibebaskan daripada api neraka. Maksud dibebaskan tu apa tuan-tuan? Maksudnya kalau dikalkulate, kalau dihisap masuk neraka tapi tak sempat masuk neraka, dimasukkan ke dalam masuk dalam syurga. Ini antara khususiat. Baik. Boleh tuan. Boleh insya-Allah. Silakan. Nanti lepas ni sambung berapa minit lagi? 10 minit lagi. Baik.
Tak laju sangat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده والرسول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله يعني ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله طيب بالله ومحمد أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله نعم عظيم نعم عظيم لا حول ولا قوة نعم عظيم الله أكبر الله أكبر الله يا عبد سيعة وبعث مقام محمود هذا وعد يا عبد محمد وعلى سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik, tadi kita cerita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menangis. Bila dia menangis, maka malaikat Jibril alaihissalam dia pun turun sampaikan perkhabaran daripada Allah SWT bahawa umat Nabi Muhammad ni memang ramai yang masuk dalam neraka tapi dibebaskan secara percuma daripada neraka. Antara waktunya ialah pada waktu berbuka puasa Jadi ratusan ribu manusia itu dibebaskan. Jadi tuan-tuan, nanti bila kita berbuka puasa, berbukalah dengan manisan. Dalam hadis disebut manisan. Jadi manisan paling afdal kurma. Kalau tak ada kurma, buah-buahan. Kalau tak ada buah-buahan, air masak, bukan gula pasir itu urutan dia. Jadi sebelum kita makan yang pedas, sebelum kita makan yang masin, sebelum makan yang goreng, yang panggang, doa dulu pada Allah SWT.
Kerana apa? Kerana ada hadis qudsi, Allah menyatakan mafhumnya, mana-mana hamba-Ku yang berbuka dengan manisan, lalu dia berdoa sebelum makan yang lain-lain, maka kalau Aku tidak memakbulkan doanya, Aku akan berasa malu. Bukan nak cerita Allah rasa malu, Allah berkias. Mana Allah nak beritahu itu antara waktu yang paling mustajab doa. Jadi kita pun angkat tangan, kita doa. Ketika kita memohon doa-doa yang berbentuk keduniaan, jangan lupa doa, Ya Allah Tuhanku, bebaskanlah aku daripada api neraka. Jangan lupa doa tu. Sebab itulah waktunya Allah membebaskan ratusan ribu umat Nabi Muhammad daripada api neraka. Dua doa jangan lupa. Satu, Ya Allah Tuhanku, doa bebaskanlah kedua ibu bapaku dan juga diriku daripada api neraka, keluargaku dan yang penting daripada api neraka. Yang kedua, Ya Allah Tuhanku, pimpinlah aku ini untuk beribadah kerana Engkau, bukan kerana Ramadan. Itu dua doa tu jangan tinggal. Supaya nanti Allah pimpin kita untuk beribadah dengan betul. Allah bebaskan kita daripada api neraka. Sebab kalau kita nak mengharapkan amal ibadah kita, apa je yang kita boleh buat. Jadi kita banyakkan istighfar. Sebab apa tuan-tuan, Ramadan ni terbahagi kepada 3. Nanti ustaz akan banyak cerita benda ni, iaitu 10 malam pertama rahmah, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga adalah atqun minan nar. Apa maksud rahmah? Maksud rahmah, bila masuk je bulan Ramadan, siapa pun orang itu, dia akan dapat rahmat. Dia penzina, peminum arak, pembunuh, perogol, perapa, semua akan dapat rahmat, kecuali 2 orang je. Siapa 2 orang ni? Satu, orang yang syirik pada Allah. Kedua, orang yang derhaka kepada ibu dan bapanya. Siapa yang derhaka pada ibu dan bapanya, masuk bulan rahmat, saat penzina dapat rahmat, saat perogol dapat rahmat, saat pembunuh dapat rahmat, saat perompak dapat rahmat, dia tak dapat rahmat selagi dia tidak mendapat ampunan kedua ibu bapanya. Sebab itu, Ya Allah, minta dijauhkanlah, minta dijauhkan. Saya selalu kalau masuk bulan Ramadan, saya akan pesan anak murid saya, pergi minta maaf ibu dan ayah. Pergi minta maaf dia. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia tidak ada doa khusus. Dia bukan doa yang diajar oleh Nabi. Cuma disebut secara umum. Okey? Boleh faham Jadi 10 malam pertama itu rahmat. Apa maksud rahmat? Siapa pun orang tu, macam mana pun dosa dia, Allah ampunkan. Allah bagi rahmat. Bila dah dapat rahmat, barulah mudah nak dapat maghfirah. Sebab itu 10 malam kedua tu dinamakan malam keampunan. Tapi nak dapat keampunan, kena mohon. Boleh? Kena mohon. Kenapa kena mohon? Kerana keampunan, mohon ampun ini adalah prasyarat untuk pembebasan daripada api neraka. Jadi nak bebas api neraka, kena mohon dulu. Kena mohon dulu. Jadi kita mohonlah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu antara amalan sunat yang baik kita lakukan. Sebab memang Ramadan tu antara kelebihannya ialah membebaskan umat Nabi Muhammad daripada api neraka. Yang ketiga tuan-tuan, kita bolehlah juga berselawat yang jarang orang lakukan. Selawat ni adalah satu amalan yang kalau kita buat main-main pun Allah terima. Selawat ni. Pernah satu masa Nabi SAW, dia mendapat wahyu, kemudian dia keluar daripada rumah dia pergi ke kebun. Jadi seorang sahabat dia, iaitu Abdul Rahman bin Auf, pergi ikut Nabi SAW. Nabi ada kebun. Jadi dia lihat dekat dalam kebun Nabi tu, Nabi sujud syukur pada Allah, dan sujud syukur dalam keadaan yang sangat lama. Dia pun tunggu. Habis Nabi SAW sujud syukur, maka Abdul Rahman bin Auf dia tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sujud syukur?" Kata Rasulullah, "Malaikat Jibril baru saja turunkan pengkhabaran, barang siapa yang berselawat ke atasku, maka Allah akan berselawat ke atasnya." Kalau kita selawat atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah akan selawat ke atas diri kita. Maksud Allah akan doakan kita, sang pemakbul doa yang mendoakan kita. Ni benda ni macam pelik sikit, tapi itulah hadis dia. Allah akan turunkan berkat kepada orang yang berselawat. So kalau kita nak dapat kelebihan-kelebihan Ramadan, maka kita kena buat amalan-amalan yang macam ni. Sebab amalan macam ni dia memudahkan kita untuk dapatkan apa yang patut kita dapatkan dalam bulan Ramadan. Pernah seorang sahabat Nabi, nama dia Ubaidullah bin Ka'ab, tak silap saya Ubaidullah bin Ka'ab. Nanti saya rujuk balik. Dia ni adalah seorang sahabat Nabi yang kata Nabi bacaan Qurannya sama seperti malaikat Jibril. Dan dia adalah orang yang kata orang tu dia suka ada satu waktu untuk dia bersama dengan Allah, dia berzikir. Katakanlah pukul 6 sampai pukul berapa, contohnya dia ada 3-4 jam satu hari, engkau jangan kacau aku. Ni beberapa jam ni, engkau siapa pun jangan kacau aku. Tu. Jadi dia jumpa Nabi.
Kata ya Rasulullah, aku berzikir pada Allah, mengingat Allah. Boleh tak aku ambil sebahagian waktu itu untuk berselawat ke atas kau? Kata Nabi, boleh. Dia pun tanya, berapa banyak masa yang perlu aku ambil untuk berselawat ke atas engkau? Kata Nabi, masyikta, ikut suka hati kau. Kata sahabat ni, kalau macam tu 1/3 boleh. Kata Nabi, boleh, tak ada masalah, masyikta. Tapi kalau boleh tambah lagi. Dia pakai, kalau macam tu ya Rasulullah, boleh tak 2/3? Kata dia, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau boleh, kata Nabi, tambah lagi. 2/3 tu maksudnya apa? 2/3 Contohnya satu hari dia peruntukkan 3 jam untuk zikir pada Allah, kan? 3 jam. Jadi 1/3 mungkin 1 jam. 2/3 2 jam untuk selawat atas Nabi, 1 jam tu untuk zikir. Tapi bila dia cakap begitu, kata Nabi, tak ada masalah, ikut suka hati kau. Tetapi kalau boleh tambah, kata Nabi. Kalau boleh tambah. Kata sahabat ni, kalau macam tu aku peruntukkan semua masa untuk berselawat ke atas engkau. Kata Nabi, kalau engkau buat begitu, sesungguhnya Allah telah pun mengampunkan dosa engkau. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu ulama kata apa? Selawat dia dapat menggantikan zikir. Kenapa? Zikir yang Allah bagi pada kita ni sebenarnya pendinding. Contoh kita baca zikir Abi Darda, kan? Supaya jadi pendinding daripada apa? Dan zikir daripada apa? Daripada bahaya, daripada gangguan syaitan, daripada gangguan sihir. Boleh faham Zikir ni tujuan dia. Tetapi terlalu banyak zikir, ya kita tak mampu nak buat zikir-zikir semua, gantikan dengan awal. Sudah menggantikan semua zikir-zikir tersebut. Jadi bolehlah kita peruntukkan waktu untuk berzikir. Saya ada satu program zikir, program 1 juta selawat. Saya dengan Datuk Nasirah semalam pun dekat Kota Tinggi program tersebut. Bayangkan kalau kita berselawat ke atas Nabi, nak tunggu waktu berbuka puasa daripada pukul 6 sampai maghrib, kalau baca dalam keadaan sederhana pun kita akan dapat lebih kurang 3,000. 10 hari sudah 30,000 mah. 1 bulan sudah hampir 100,000. 1 tahun kalau kita boleh buat macam tu, sebenarnya kita sudah 1 juta selawat ke atas Nabi. Zaman ini umat Nabi Muhammad, siapa yang berselawat ke atasnya 1 juta? Tak ada. Barang rare. Kalau kereta vintage tu mungkin nak dapat payah, tapi dalam banyak-banyak kereta vintage tu ada satu model yang dalam dunia ni cuma 3 je. Itulah kita. Jadi itu antara amalan yang kita boleh lakukan di mana amalan ini dia menjadi pendukung. Sebab kalau kita istighfar belum tentu diterima, kita puasa belum tentu diterima. Tapi selawat ni dia akan membuatkan amalan-amalan tadi tu diterima. Selawat ni dia membantu menerima. Sebab itu dalam kita beribadah jangan lupa selawat. Ni jarang ustaz cakap lah, saya bagi tips lah. Saya bagi tips. Okey, sikit lagi tuan-tuan, 1 minit 2 minit lagi boleh? Kalau ada soalan boleh tanya. Kita tak payah ceritalah pasal rukun. Okey, kita cerita sikit. Niat puasa, saja aku puasa Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala, boleh. Tapi afdal kita sebut fardu. Kalau tak sebut fardu, tak ada masalah. Tapi kalau sebut fardu, pahalanya lebih. Saja aku puasa Ramadan esok hari, fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Ini dalam kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dan kita pakai pandangan Imam Malik, boleh niat sebulan. Okey? Tapi dalam mazhab Syafi'i kena niat setiap malam. So tak ada masalah. Sebab Imam Syafi'i pun anak murid kepada Imam Malik. Dia belajar akhlak dengan Imam Malik. Dia belajar hadis, kitab Muwatta' tu Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik ni dia ada sekolah rendah, Imam Malik ni orang kaya. Dia ada sekolah rendah, ada sekolah menengah. Imam Syafi'i umur 10 tahun jumpa Imam Malik, kan, nak belajar dengan dia. Kata Imam Malik, pergi masuk sekolah rendah. Kata Imam Syafi'i, buang masa lah sekolah rendah, saya terus nak masuk sekolah menengah. Kata Imam Malik, kalau nak masuk sekolah menengah, syaratnya apa? Sanawi dia kena hafal kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' tu ada 200,000 hadis. Hebat orang dulu nak masuk sekolah menengah kena hafal 200,000 hadis. Tak hafal 200,000 hadis, jangan mimpi masuk sekolah menengah. Duduklah kau kat sekolah rendah. Kata Imam Syafi'i, aku telah pun menghafaz keseluruhan kitab Muwatta'. Jadi Imam Malik dia rapat dengan Imam Syafi'i. Nak tulis apa-apa suruh Imam Syafi'i. Dia memang rapat sungguh. Jadi kita guna pandangan itu, maka bolehlah tuan-tuan kita niat sebulan, dan dalam masa yang sama lebih baik kalau kita ingat niat setiap malam, niatlah setiap malam. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa, bila kita sebut rukun ada 2, iaitu satu niat, kedua menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi saya nak tambah sikit, saya nak tambah rukun tu.
Yang pertama, rukun puasa ialah niat. Kedua ialah menghindarkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa dan boleh membatalkan pahala puasa. Saya nak tambah itu. Jadi mari kita berazam supaya kita jangan buat benda-benda yang boleh membatalkan pahala puasa. Dan perkara-perkara yang membatalkan puasa tu banyak, ada 8, tapi saya sentuh sikit saja. Itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, sebab ni ada kaitan dengan kita lah. Contohnya bab jimat, gila, murtad, pengsan sepanjang hari ni tak ada keluar air mani dengan sengaja, tak ada kena-mengena dengan kita. Jadi yang ada kena-mengena kita ialah memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka adalah apa tuan-tuan? Macam lubang hidung, lubang telinga. Mata bukan rongga terbuka. Jadi kalau kita letak ubat dekat mata, maka tidak membatalkan puasa, kecuali kalau ubat tu dia lalu liang, kemudian dia sampai ke tekak. Sampai ke tekak ni batal atau tak batal puasa? Ada khilaf mabainal ulama, tapi kebanyakan ulama kata tidak batal. Kerana apa tidak batal? Sebab apa yang ada dekat tekak selagi tak keluar dekat mulut, maka dia tidak batal. Contoh macam kahak, boleh tak kita telan kahak? Jawapannya boleh. Tapi kalau kahak tu kita dah terkeluar dekat lidah, kita telan balik, jangan cakap puasa batal, sembahyang pun batal. Boleh faham Jadi saya berpegang pada pandangan ini. Kalau dia letak ubat mata, kemudian dia kena kat sini, dia telan, tak ada masalah. Ada setengah ulama kata cuba ludah. Dah ludah masih rasa tidak ada masalah, telan tak ada masalah. Jadi kita pegang tu, apa saja yang berada dekat jawfah, kemudian dia keluar dekat lisan, ditelan balik, maka dia akan membatalkan puasa. Kemudian biasa kita kadang-kadang kita minum air asam kecut. Contohnya air asam kecut. Kita waktu sahur tu kita minum air asam kecut. Jadi kita ludah-ludah masih rasa manis tu. Adakah membatalkan puasa? Jawapannya tidak membatalkan puasa. Setelah kita ludah-ludah masih ada rasa manis. Pasal yang membatalkan puasa ialah apabila ada ain, ada bendanya, ada asam kecutnya. Macam contohnya terselit dekat gigi kita tu ada sebutir nasi. Kemudian kita kita keluarkan kat lidah, kita telan, bendanya ada, maka batal. Jangan cakap puasa batal, sembahyang pun batal. Ni ada perkara-perkara yang mungkin ada kaitan dengan kita lah. Sebelum kita tamat, ada soalan? Ya, sila. Apa? Swab test, okey. Ni banyak juga orang tanya. Swab test, JAKIM belum keluarkan fatwa. Kalau kita tengok kepada Menteri Agama, dia kata harus. Dia kata harus Dan Menteri Agama ni bila dia kata harus, dia merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Mesir, dikeluarkan oleh Emiriah Arab Bersatu. Sebab sekarang ni dekat dalam dunia yang paling power 3 tempat. Emiriah Arab Bersatu dan juga Darul Ulum di Makkahul Mukarramah dan juga Azharul Syarif. Okey, jadi perbahasan di kalangan ulama-ulama tu kata tidak mengharuskan, tidak membatalkan puasa. Tetapi mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i memasukkan sesuatu jauh ke dalam rongga membatalkan puasa. Jadi kalau orang tanya saya batal atau tidak, saya lebih suka tunggu sehingga fatwa daripada Pejabat Agama Islam Johor. Sebab dalam bab fatwa kita sebenarnya tidak ada penyelarasan. Setiap negeri tu dia ada badan fatwa tersendiri. Tapi oleh kerana ada pandangan yang kata gini, pandangan yang kata gini, maka terpulang pada tuan-tuan nak ikut yang mana satu. Macam saya nak ikut yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Johor, dan saya yakin Jabatan Agama Islam akan mengatakan bahawa dia membatalkan puasa. Sebab dalam kitab-kitab Syafi'i dia kata apa? Sebab kita punya mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Dalam kitab-kitab Syafi'i memasukkan sesuatu jauh ke dalam rongga membatalkan puasa. Tapi Jabatan Agama Islam belum lagi keluarkan fatwa. JAKIM pun belum keluarkan lagi fatwa. Malah JAKIM tu sebenarnya dia induk yang tersendiri. Sehingga kan itu masalah Malaysia ni tu. Patutnya dibuatkan satu penyelarasan. Dalam bab kewangan pun, contohnya dalam bab kewangan, kita ada penasihat kewangan pun kadang-kadang dia tidak ikut keluar fatwa yang dikeluarkan oleh Badan Kewangan Islam dan yang dikeluarkan oleh JAKIM. Tapi nasihat saya sebagai seorang ustaz, tuan-tuan, oleh kerana di sana ada pandangan ulama yang mengatakan boleh, maka tuan-tuan boleh pegang pada pandangan tersebut, ikut masing-masing. Dia khilaf bainal ulama. Sebab ulama tu bila dia keluarkan fatwa bukan ikut dia, dia ada dalil-dalil. As long as ada dalil, okey, no. Tak ada masalah, fine. Jadi saya rasa ada soalan lagi? Kalau nak balik cepat tak payah soal. Saya rasa cukup sekadar itu Jadi tuan-tuan, nak masuk bulan Ramadan, mohon ampun, mohon maaf. Kalau ada apa-apa kesalahan saya mohon ampun, mohon maaf. Tuan-tuan punya kesalahan pada saya, kalau ada pun saya dah lama maafkan. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.